Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to Shadiro channel. Terima kasih kepada anda yang dah subscribe saya punya YouTube. Terima kasih juga kepada anda yang bagi positif feedback. Terima kasih juga kepada anda yang dah cuba makanan-makanan yang saya review sebelum ni dan datang semula ke saya punya YouTube and bagi feedback yang sangat-sangat positif. Okey, terima kasih banyak-banyak. So hari ni, saya nak share dengan anda bukan pasal makanan kucing, tapi saya nak share dengan anda pasal pasir kucing ataupun kita panggil sebagai cat litter. Okey, untuk pasir kucing yang masuk di pasaran Malaysia ataupun yang ada dekat kita punya negara Malaysia ni, kira total, tolak, campur semua, kita ada 6 jenis. Okey, yang saya tahu ada 6 jenis lah, tapi mungkin ada yang tahu ada 7 ke 8 ke 9, itu terpulang. Tapi hari ni saya nak share dengan anda 6 jenis sahaja yang senang dijumpai di Malaysia, di pet shop yang ada dekat Malaysia ni. Okey, which is yang pertama sekali, yang paling famous, iaitu cat litter ataupun kita panggil sebagai bentonite. Bentonite ni ialah pasir biasa lah, pasir biasa yang digunakan, dibeli oleh kita punya pembeli-pembeli, yang biasa digunakan ataupun yang biasa dibeli oleh pembeli-pembeli untuk kucing dia guna. Okey, itu baru betul ayat dia. Okey, yang kedua kita ada jenis tofu. Okey, nanti saya terangkan satu persatu. Okey, kita ada jenis tofu, jenis crystal, jenis spinewood ataupun wood pellet, dan yang kelima kita ada yang jenis corn cat litter, dan yang keenam kita ada yang jenis pepper cat litter. So ada 6 jenis total yang saya nak bercerita lebih detail pada hari ini. Okey, so yang pertama sekali kita pergi yang paling famous, iaitu bentonite ataupun pasir biasa, pasir normal yang digunakan, yang dibeli oleh orang untuk guna kat kucing lah. Okey, untuk yang bentonite ni mungkin ramai yang macam, kenapa harga kalau yang ni mahal, kalau yang ni murah? Adakah disebabkan kualiti dia? Semestinya kualiti dia. Okey, that's why ada perbezaan harga dekat situ. Okey, mungkin korang pernah pergi dekat mana-mana pet shop and korang akan tengok pasir dia ada banyak jenis. Kenapa dia jual banyak jenis? Okey, dekat situ kita boleh tengok kat situ ada kualiti yang berbeza. Walaupun dia pasir yang sama, tapi kualiti dia berbeza. Which is kita ada yang jenis premium quality, dan juga yang premium quality juga tapi dia agak low sikit. Contoh ini yang jenis high quality, yang jenis low quality, walaupun dia tulis kat situ premium quality. Okey, contoh macam mana kita nak bezakan antara pasir biasa, maksudnya pasir yang kualiti dia agak biasa dengan kualiti dia agak luar biasa. Luar biasa tu maksudnya clumping dia ataupun dia punya berdebu dia. Okey, kita boleh bezakan melalui harga. Okey, kalau korang pergi dekat mana-mana pet shop, kalau dia jual dengan harga yang contoh yang ni mahal, mungkin dalam 20 lebih, yang ni dalam 11. Okey, kat situ kita boleh tahu perbezaan dia. Kenapa? Mungkin ada pemikiran sesetengah orang, dia akan bercakap, pasir ni semua sama je, kucing just nak je kan, nak pupu je. Tapi sebenarnya kalau korang guna pasir yang jenis kualiti dia agak tinggi ni, yang jenis high quality ni, dia lebih tahan, which is dia punya clumping dia cantik. Maksudnya najis tu dia akan grip. Contohnya grip tu, kalau kucing korang kencing, dia tak melekat macam simen. Okey, tak melekat macam, kalau melekat macam simen, kita terpaksa buang hampir separuh pasir tu walaupun dia kencing seceot itu. Okey, kalau jenis yang macam pasir jenis high quality ni, maksudnya kualiti dia yang bagus, dia punya clumping confirm cantik. Which is kalau kucing tu kencing ataupun pupu, dia akan kumpul dekat bahagian yang kat situ sahaja. And then you ambil, buang dekat bahagian situ saja. So jimat, ada lagi balance dia. Okey, itu yang pertama, clumping dia beza. Okey, yang kedua, dia punya debu dia. Debu dia confirm beza. Which is kalau yang jenis harga yang murah sikit, dia punya debu memang masa tuang pun berdebu macam jerebu. Tapi kalau jenis kualiti yang ada yang high quality sikit ni, berdebu 99% takkan ada. Okey, saya bukan cakap tak ada langsung, takkan ada. Maksudnya 99% tu dia debunya memang kurang, tak ada. Okay, so kucing takkan ada masalah kurap ataupun kita panggil sebagai sensitive skin. Okay, itu yang nombor 2. Okay, punca kucing kurap pun datangnya pada pasir jugalah. Okay, ini saya nak selitkan sikit. Okay, yang kedua. Yang ketiga, beza dia ialah long lasting. Dia punya bau tu long lasting, which is kalau korang pergi dekat mana-mana pet shop sekarang ni, memang hampir semua pasir ada perisa, ada flavor dia. Kadang tu dia tanya, Dek, nak pasir satu, nak pasir lemon ke, coffee ke, apple ke? Mungkin kalau orang yang first time beli, dia akan macam,
apple, lemon, kenapa kena ada bau macam tu? Okey, bau tu dia dibuat untuk cover bau najis yang kucing tu berak. Okey, untuk yang macam jenis yang high quality sikit ni, dia punya bau memang tahan seminggu, 2 minggu, ataupun korang pakai sampai habis pun bau dia still ada. Contoh dia kata kat depan pack tu apple, memang bau apple. Okey, contoh kat sini, contohlah yang kat sini dia guna grade A apple, so bau memang tahan lama lah. Kalau yang kat sini dia guna yang jenis grade C punya bau, contoh hari ni letak, besok tak bau dah. Sebab kucing yang nak pupu, nak sisi tu banyak. Bila kucing yang nak gunakan pasir tu banyak ekor, jadi najis tu dengan air kencing tu bersatu, bau dia memang Okey, kadang-kadang tu orang macam tak tahan, sampai nak beli flavor yang ada, tak flavor yang bau kuat lagi yang boleh kurangkan bau najis ni. Tapi yang paling famous kat tempat saya, kopi punya flavor lah. Memang bau dia memang kuat lah. Lagi-lagi ambil kalau yang macam pack yang kualiti dia macam high sikit ni, memang bau dia kuat. Okey, so kat situ ada perbezaan dia. Okey, jadi korang dah faham kan, ada perbezaan harga yang pertama, ada perbezaan dari segi clumping dia, ada perbezaan daripada segi debu dia, dust free dia, dan ada perbezaan daripada dia punya long lasting, dia punya bau. Okey, contoh saya, ni saya just bagi contoh je. Antara yang saya rasa berpuas hati guna selama ini dan saya punya feedback customer, which is brand Pussycat, ataupun dipanggil sebagai Fussy Cat ke Fussy Cat ke, itu antara brand yang memang bau dia long lasting, dia punya clumping sangat cantik, tak berdebu. Okey, itu antara brand yang saya rasa macam berpuas hati untuk guna. Okey, contoh ada juga yang macam harga belas-belas ringgit untuk yang macam pasir ni, dia punya clumping pun cantik, dia tak berdebu sangat. Dalam around harga dia 17, 16, okey, mungkin lah boleh dapat dengan 17, 16, itu kira okey lagi dia punya kualiti. Kalau yang harga dia agak murah sikit, murah banyak, itu mungkin kualiti dia kena terima lah. Kalau contohlah, saya beli pasir ni berdebu lah, tak macam pasir yang ni, memanglah dik, harga kan lain, dia punya kualiti pun berbeza. Okey, kat situ boleh faham ya. Mungkin korang sebelum ni pergi dekat pet shop, kenapa mahal sangat pasir dia? Kenapa kat sini murah? Okey, kat situ ada berlakunya perbezaan kualiti. Okey, sebab pasir kucing ni banyak keluaran dia, sangat banyak. Tapi yang saya tahu hampir kebanyakan kita akan beli pasir yang murah, sebab kita beli kucing yang banyak, tak lalu kalau nak beli yang mahal ni, walaupun dia tahan lama. Contoh, korang beli yang mahal punya, beli satu bag dia boleh tahan dalam 2 minggu, 3 minggu kegunaan. Tapi kalau yang macam jenis pack yang biasa ni, harga yang agak murah sikit ni, mungkin tak sampai seminggu kita dah kena beli lagi, mungkin tak sampai seminggu kita nak kena beli lagi. Tapi kalau korang betul-betul kira lah kan, sebenarnya beli sebanyak ini untuk pasir yang murah, serupa korang beli yang semahal ini untuk pasir yang mahal. Jadi kat sini kita boleh kurangkan kos. Jadi kat sini kita boleh nampak kos dia sebenarnya sama saja. Okey, cuma kadang-kadang tu mungkinlah orang nak cepat, orang macam ambil pasir murah je lah, kita bukannya beli kucing banyak. Okey, tak apa. Kalau jenis orang yang tak ada masalah dengan bau, tak ada masalah nak buang najis tu, tak ada masalah nak beli pasir setiap minggu, no problem. Okey, no problem. Sebab saya sendiri pun guna pasir yang murah. Kadang-kadang tu kalau macam ada lebih sikit, kita guna yang pasir yang mahal. Sebab sekarang ni pasir pun susah nak dapat stok. Okey, susah sangat-sangat untuk dapatkan stok. Sebab mungkin orang ada problem shipment dan sebagainya, itu kami tak tahulah. Tapi yang saya tahu sekarang ni pasir memang susah nak dapat stok. Okey, itu yang pertama pasal bentonite ataupun cat litter. Yang kedua, kita pergi kepada pasir tofu ataupun tofu cat litter. Okey, tofu cat litter ni dia punya penggemar-penggemar, pengguna-pengguna dia taklah sebanyak macam bentonite. Okey, so cat litter, tofu cat litter ni packaging paling besar boleh dapat pun 6 liter, 7 liter. Sebab yang pertama harga dia agak mahal. Okey, harga dia agak mahal. Boleh dapat dalam around 18 ke atas, bukan 18 ke bawah ya, 18 ke atas. Packaging dia macam besar ni je. Okey, macam yang saya tunjuk kat sebelah sini. Okey, ni dia antara packaging tofu punya. Ada yang saiz kecil, besar, tapi paling besar pun 6-7 liter. Saya belum tahu lagi kalau ada yang 10 liter. Dia beza. Kalau macam yang pasir bentonite tu, dia ada yang 10 liter bersamaan 7 kilo, ada yang 20 kilo. Tapi kalau macam yang tofu cat litter ni, paling besar pun yang saya tahu yang masuk dekat pasaran pet shop saya cumalah 6-7 liter. Tu je yang paling besar. Okey, untuk tofu cat litter ni, korang boleh lihat dia memang macam kayu yang kecil kan. Dia macam kayu yang kecil. Okey, first kali untuk tofu cat litter ni sangat sesuai digunakan untuk kucing yang baru nak belajar berak.
Okey, kucing yang baru nak belajar pupu. Contohnya anak kucing. Sebab anak kucing kalau bagi yang jenis bentonite punya 100% dia akan makan. Sebab dia jenis biji. Nanti dia ingat itu makanan dia. So dia akan makan. So untuk permulaan bagi beli yang jenis tofu cat litter. Sebab tofu cat litter dia sangat bagus dan sangat disarankan diguna oleh kucing yang kecil. Sebab kucing kecil ni bila dia tengok panjang-panjang tu confirm dia tak akan makan punya lah. Dia akan belajar berak dan sebagainya. Nanti sampai setahap umur dia dah pandai, dah besar sikit boleh tukar warna bentonite, tak ada masalah. Cuma macam tofu cat litter untuk permulaan sangat sesuai untuk anak kucing. First sekali dia sangat sesuai untuk anak kucing. Yang kedua dia sesuai untuk kucing dewasa yang bela secara indoor ataupun bela macam seekor dua okey lah. Tapi kalau bela sampai 5, 6, 7 ekor saya tak galakkan untuk pakai tofu cat litter. Yang pertama sekali dia punya bajet dia agak tinggi lah. Dia punya bajet agak tinggi. Yang kedua dia kurang selesa untuk kucing dewasa kalau yang jenis tak biasa. Sebab kucing ni memang dia dah biasa nak kais, nak buang. Macam tofu cat litter ni kelemahan dia yang pertama harga dia agak mahal. Yang kedua susah nak dapat packaging yang lebih besar. Contoh 6 liter, 7 liter paling besar. Okey, itu kelemahan dia. Untuk kelebihan tofu cat litter ni, yang pertama dia memang serap bau najis. Sangat-sangat serap bau najis. Pun sama juga macam bentonite, dia ada flavor. Dia ada charcoal, dia ada coffee, dia ada lemon, dia ada lavender, dia ada green tea, baby powder dan sebagainya. Okey, itu tofu. Kelebihan dia yang pertama. Yang kedua, kelebihan dia boleh flush dalam jamban lah kan. Okey, boleh flush dalam jamban. Which is contoh lepas kucing tu dah berak sebagainya, korang boleh terus flush dia. Okey, tak payah buang dalam tu sampah. Macam bentonite, jangan sesekali pergi flush dalam jamban. Sebab automatik dia akan rosak. Maksudnya sistem persaliran air tu kau akan rosak lah. Sebab benda tu dia bersifat macam pasir. Bila kena air dia akan jadi macam lumut tu. Tapi kalau macam tofu, boleh. Tofu boleh flush dalam air, flush dalam jamban. Okey, yang pertama tadi kelebihan dia, dia boleh serap bau najis. Yang kedua boleh flush dalam jamban. Dan yang ketiga serap bau najis, dia boleh flush dalam jamban. Dan yang ketiga dia punya kelebihan dia tak akan berlakunya kurap pada kucing ataupun kita panggil sebagai fungus ataupun kita panggil sebagai sensitive skin untuk kucing. Sebab dia tidak sifat berdebu, dia tidak bersifat berhabuk. Okey, so dia sangat sesuai untuk kucing yang mula indoor ataupun kucing yang bulu panjang ataupun kucing yang memang diva-diva tu kan. Boleh guna tofu cat litter. Tapi kalau jenis bela kucing yang banyak, saya tak sarankan untuk pakai tofu cat litter sebab costing dia agak mahal. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga kita pergi kepada crystal cat litter. Okey, crystal cat litter ni bentuk dia memang macam crystal. Dia warna putih. Okey, untuk crystal cat litter pun ada flavor juga. Ada apple, ada lavender, ada lemon dan sebagainya. Untuk crystal dia agak sama macam tofu cat litter. Cuma untuk yang crystal ni, yang pertama sekali dia memang serap bau najis. Dia punya kelebihan memang serap bau najis. Yang kedua dia tidak berhabuk. Dan yang ketiga dia sangat sesuai untuk anak kucing yang baru nak belajar. Tetapi yang pertama pun sama, harga dia agak mahal. Yang kedua dia tidak boleh flush dalam jamban. Dan yang kedua dia tak boleh flush dalam jamban. Dan yang ketiga, kucing memang susah nak macam mana nak berak dekat kristal ni. Kucing kebanyakan ni kucing ni memang susah sikit nak menerima keadaan tu, environment yang kristal tu. Sebab kalau jadi pasir kristal ni, macam mana nak cakap ya, pasir kristal ni agak dibentuk agak besar-besar sikit. Okey, tapi di kucing kecil dia tak akan makan lah sebab dia satu dia punya saiz tu agak besar, dan yang kedua macam mana saya cakap lah, kalau korang boleh tengok sendiri dia punya tekstur kristal tu dia kurang sesuai sikit lah, kurang sesuai untuk kucing dewasa. Okey, lagi satu, kalau kristal ni ada certain orang dia suka basuh tau. Contoh diorang beli sebab air kencing tu dia meresap. Bila meresap kita tak tahu nak buang yang mana. Sebab dia akan meresap, dia akan merebak. Bila merebak tu yang warna kuning tu kita akan buang, betul tak? Kita akan buang yang warna kuning, kita akan biar yang baru. Contoh kalau macam najis, dia tak melekat sepenuhnya dekat najis tu. So dia agak susah nak buang najis tu. Kalau yang jenis pupu. Kalau yang jenis kencing, you nampak macam warna kuning tu,
buang, kita boleh buang. Tapi kalau jenis pupu, dia memang tak melekat sepenuh dia, sangat tak sesuai untuk kucing yang bela indoor ataupun outdoor. Tapi kalau setakat bela waktu kecil nak pakai kristal, no problem. Okay, kalau bela seekor dua, no problem, tak ada masalah. Dia sama macam tofu. Cuma kristal ni ada certain saya punya customer ataupun saya dengar feedback daripada orang, diorang suka basuh kristal ni sebab ada yang mengatakan kristal boleh basuh. Tapi kat sini saya nak menegaskan bahawa kristal tak boleh basuh. Kalau basuh, dia punya kebaikan dia, dia punya benefit dia, faedah dia tu 100% dia akan hilang. Contohlah, you baru pakai sehari dua, lepas tu tengok, okay, boleh basuh ni sebab ada orang cakap boleh basuh. Pergi basuh automatik dia tak boleh serap bau najis. Sebab kristal dia punya function sama macam tofu, dia boleh serap bau najis. Lepas basuh memang tak akan boleh serap bau najis. Tapi kalau jenis hidung yang boleh tahan, okay, you boleh guna. Itu jimat dari segi itu, sebab boleh basuh, boleh guna balik. Tapi kalau basuh je, dia punya risiko, dia tak boleh, dia punya function, dia punya kelebihan tak sama macam mula-mula kita beli. Okay, so itu ialah kristal. Dan yang pertama, kedua, ketiga dah. Okay, yang keempat kita pergi pada wood pellet ataupun pine wood. Okay, yang pine wood ni dia jenis besar macam tofu, panjang sama macam tofu. Cuma tofu jenis nipis, dia macam bihun tu. Tapi kalau yang pine wood ataupun wood pellet ni dia agak besar. Okay, sebab wood pellet ni boleh digunakan untuk arnab, boleh digunakan untuk burung dan boleh digunakan untuk kucing. Okay, untuk wood pellet ni, yang pertama sekali saya nak bagi tahu dia punya faedah atau kebaikan dia. Yang pertama, dia sangat-sangat jimat. Okey, untuk kucing yang banyak, saya prefer untuk pakai pine wood. Tapi kena ajar seawalnya lah, sebab kucing kalau tak biasa dah lama pakai pasir, tiba-tiba nak tukar pada pine wood, memang agak susah untuk menerima keadaan itu. Jadi bila pakai pine wood ni, yang pertama dia memang jimat. Okey, ada customer saya tu dia boleh dalam 10 ke 12 ekor. Dia kata satu pack 10 kilo tu dia boleh pakai dalam sebulan. Sebab pine wood ni you boleh guna sampai dia jadi debu. Macam tofu, dia tak akan jadi debu, dia akan jadi macam tu je sampailah bila-bila. Tapi kalau pine wood boleh guna sampai dia jadi debu. Okey, itu adalah pine wood. Okey, kelebihan yang pertama, pine wood dia memang serap bau najis. Okey, yang kedua dia tidak berdebu. Berdebu tu bila dah berdebu, maksudnya dia makan masa sebulan tu baru berdebu, baru buang. Cuma yang ketiga, dia punya kelemahan dia. Okey, pertama, kedua kebaikan dia. Yang ketiga kelemahan dia, najis tak berapa nak melekat dekat dia punya pine wood tu. Okey, so bila kucing tu berak, dia tak melekat sepenuhnya. Jadi agak leceh lah. Bila kita kaut, mungkin dia akan melekat dekat skop. Okey, so kat situ kita nampak dia punya kekurangan dia. Kelebihan dia yang pertama, boleh dapat dengan pack 10 kilo, boleh dapat 20 kilo dengan harga yang murah, dengan harga yang berpatutan. Yang kedua, dia boleh tahan lama sampai sebulan sampai dia jadi debu. Dan yang ketiga, dia punya kelemahan dia adalah dia tak melekat sepenuhnya dekat najis tu. Kiranya kita panggil sebagai clumping, dia tak berapa nak cun lah. Okey, tapi dia berserap bau najis. Okey, itu adalah wood pellet ataupun pine wood. Dan yang ke 1, 2, 3, 4 dan yang kelima kita nak cerita pasal corn cat litter. Okey, corn cat litter ni bentuk dia macam kat sebelah sini. Okey, cuma corn cat litter ni tak banyak masuk dekat pasaran pet shop. Contoh hari ni saya bercerita tentang corn cat litter, lepas tu awak pula berminat. Okey, mungkin ada certain pet shop sahaja yang bawa masuk dan ada separuh daripada pet shop tu tak bawa masuk, termasuklah saya. Okey, macam corn cat litter memang kita tak berapa bawa masuk, ya sebab dia bersifat berdebu sangat-sangat. Yang pertama berdebu, yang kedua harga dia agak mahal untuk diambil sebagai penjual dan agak mahal untuk dibeli sebagai seorang pembeli. So corn cat litter saya tak suggestkan untuk beli dan saya tak suggestkan untuk anda buat research pasal corn cat litter ni. Okay, so kita pergi pada yang last kali, which is last kali ialah pepper cat litter. Okey, untuk pepper cat litter ni, okey, korang boleh tengok kat gambar sebelah sini, pepper cat litter ni banyak disarankan oleh veterina kat luar sana untuk kucing yang baru lepas operate. Dan pepper cat litter ni juga saya nak bagi tahu terus terang, tak semua pet shop bawa masuk. So kalau awak pergi mana-mana pet shop, contohlah baru lepas balik pada veterina and vet suruh beli pepper cat litter sebab kucingnya baru buat operation, baru lepas sunat ke, baru lepas apa-apa dan sebagainya, tapi kebanyakannya dia akan prefer untuk kucing yang baru lepas buat operation. Okey, kalau korang pergi dekat pet shop berdekatan, andai kata
awak datang cari paper cat litter, dia kata tak adalah paper cat litter tapi boleh ganti tofu cat litter. Okey, saya tak sarankan. Saya sarankan untuk dengar 100% apa yang veterinar nasihatkan. Kadang-kadang tu kita macam, okey, saya peniaga, so saya tahulah. Kita macam, okey, kita nak bagi laku kita punya barang. Tapi bukan. Kita kena fikir kesihatan kucing kita juga. Kita kena fikir kuman yang ada dekat bahagian sebab dia baru lepas operation dan sebagainya. Okey, so kat sini saya nak bagi tahu, kalau nak cari paper cat litter, pastikan cari betul-betul dia bentuk macam paper cat litter. Andai kata tak ada paper cat litter, boleh guna kertas yang biasa. Just cari macam biasa, buat sementara waktu saja nak baikkan dia punya luka. Memang kalau kucing baru lepas operation tak digalakkan untuk menggunakan pasir biasa sebab habuk yang dia ada dan bakteria yang akan kena kat bahagian luka dia lah. So memang tak digalakkan. So boleh pakai paper cat litter, ataupun kalau tak ada dekat mana-mana pet shop yang berdekatan, just ambil je kertas, carit-carit, gunting-gunting ke, just koyak-koyak ke, buat sementara waktu untuk nak bagi kucing tu baik, pulih semula. Okey, lepas tu nak tukar berpasir, no problem. Okey, untuk paper cat litter, harga dia harga yang berpatutan lah. Harga dia berpatutan dan tak boleh lah, dia tak boleh serap bau najis, dia tak ada flavor dan sebagainya sebab dia adalah paper. Paper ialah kertas. So dia bersifat kertas. So untuk macam permulaan, macam kucing baru lepas operation, dalam baru operation ke sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu paling kurang, boleh guna. Lepas tu dah okey dan nampak berkurang, boleh tukar pada yang pasir biasa ataupun tofu ataupun kristal dan sebagainya. So conclusion dekat sini saya nak bagi tahu, pasir yang paling ramai orang guna ataupun cat litter yang paling orang guna adalah bentonite. Adalah jenis pasir yang normal lah, pasir yang biasa. Tapi kalau untuk anak kucing, saya suggestkan untuk guna tofu ataupun kristal untuk permulaan supaya dia nak belajar. Dia nak belajar berak dan sebagainya, nak belajar buang air, nak buang air besar. Nanti kalau dah besar, dah sampai tahap umur yang macam kita panggil yang dah boleh fikir lah kan. Okey, kita boleh tukar kepada pasir. Sebab kucing kecil ni dia memang dia pantang nampak macam benda tu boleh makan, dia akan makan sama juga macam budak. Okey, so dekat sini itu sahaja saya nak share dengan anda pasal cat litter. So saya harap dekat sini jelas saya dah bagi tahu apa perbezaan dia, apa kekurangan dia, apa kelebihan dia. Okey, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa share feedback korang semua dengan saya dekat bawah ni. Share feedback korang dengan kawan-kawan kita yang tonton video saya ni, dan insyaAllah saya akan teruskan dengan video-video yang seterusnya, pasal review makanan ke, pasal apa-apa je lah yang penting mengenai kucing. Okey, itu saja untuk hari ini. Bye, Assalamualaikum.